Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i di bawah Kitabul Qiblah pada bab yang ke-11 ini. Jadi bab yang ke-11 ni telah kita bincang minggu lepas. Cumanya sambungan pada malam ini berkait dengan biodata perawi itu. Berkait dengan biodata perawi, iaitu Abu Marsad, bukan Mirsad, Marsad. Abu Marsad Al-Ghanawi. Saya ambil di situ nombor 2. Hadis ni cuba tengok muka surat 26 itu. Nota akhir muka surat minggu lepas. Hadis yang ke-760. Saya baca sekali lagi. Ini berkait dengan an-nahyu anis salah ilal qabr. Larangan salat menghadap ke perkuburan. Mana ketika salat tu menghadap ke arah kubur. Di situ ada larangan. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Baik, hadis pertama yang dikemukakan, ini satu hadis, iaitu hadis yang ke-760. Saya baca sekali lagi. Wa bi qala akhbarana Ali ibn Hujr qala hadatsana Al-Walid an Ibn Jabir an Bus ibn Abdullah an Wathilah ibn Al-Asqa' an Abi Marsad Al-Ghanawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Marsad Al-Ghanawi. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu salat menghadap ke arah kubur dan janganlah kamu duduk di atas kubur. Nombor 2, kita baca nombor 2 lah, sebab biodata perawi Wathilah bin Al-Asqa' tu dah kita bincang pada minggu lepas. Yang kedua, Abu Marsad Al-Ghanawi. Beliau adalah Kannas bin Husain. Kannas bin Husain, Abu Marsad. Jadi ayah dia sebenarnya nama Kannas. Jadi dia ni sebenarnya Marsad bin Kannas lah. Jadi Abu Mirsad itu kunyah kepada ayah dia. Ayah dianya nama sebenarnya Kannas. Jadi kunyah dia ada beberapa kunyah seperti yang disebut di sini lah. Kunyah beliau adalah Ibnu Husain, Ibnu Yarbu' bin Amr bin Yarbu' bin Kharshah bin Sa'ad bin Tarif bin Jilan bin Ghan bin Ghani. Kalimah Ghani itulah sebenarnya diambil daripada Al-Ghanawi. Abu Marsad Al-Ghanawi. Ghanawi itu sebenarnya nisbah kepada Ghani itu. Ghani itu dia nama Ghani itu, nama datuk dia yang keberapa tu. Cuba boleh lihat di situ dah. Jadi kalau kita tengok kalau semak dalam kitab lah berkenaan dengan Marsad ini, ulama sebut Ghanawi itu adalah sempena Ghani itu. Datuk dia yang keberapa tu, cuba tengok di situ dah. Bin Amr atau ayah dia, Kharshah tu datuk pertama, Sa'ad datuk yang kedua, Tarif 3, Jilan 4, 5, 6. Datuk dia yang ke-6. Jadi kunyah itu kunyah sempena datuk dia yang ke-6, Abu Marsad Al-Ghanawi. Ghaniyun lah. Ghaniyun sebenarnya. Ghani. Tu. Jadi datuk dia yang ke-6 itu dia ambil sempena tu. Kita apalah. Jadi Ghani bin A'sur bin Sa'ad bin Qais Aliyan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Beliau adalah sekutu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Marsad ini, Kannas itu, dia ni adalah sekutu Hamzah. Sekutu ni makna dia macam buat satu persefahaman lah. Halif tu makna sekutu, halif. Kata Abu Bakar bin Daud,
Tidak ada sesiapa pun yang beliau ahli badat dan ayahnya juga ahli badat kecuali Marsad bin Abi Marsad. Jadi Marsad ini ayah dia yang bernama Kannas itu kedua-duanya ahli badar. Jadi anak dan ayah kedua-duanya ahli badar. Ini satu kelebihan lah. Sebab peperangan Badar ni peperangan pertama pada tahun kedua hijrah. Beliau telah meriwayatkan hanya satu hadis daripada Nabi SAW. Dan Wasilah bin Al-Asqa telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Waqidi menyebutkan beliau telah meninggal dunia pada tahun 12 hijrah. Dan orang lain menyebutkan beliau mati di Syam. Maknanya ulama lain kata betul lah dia mati pada tahun 12 hijrah. Cuma tambahan daripada ulama lain, dia kata dia ni mati di Syam semasa Khalifah Abu Bakar. Anak beliau Marsad mati itu tertinggal. Anak beliau Marsad syahid pada peperangan Ar-Raji' di zaman Rasulullah SAW. Anak dia tu mati lebih awal lah daripada dia. Tertinggal atau anak beliau Marsad ni meninggal dunia pada peperangan Ar-Raji' di zaman Rasulullah SAW. Jadi saya tidak sebutlah Ar-Raji' ni, boleh rujuk sendirilah. Taib tu dia keluar dengan lengkap lah. Cuma anak dia ni mati lebih awal. Marsad tu lah. Ayah dia mati di zaman pemerintah Sayyidina Abu Bakar. Kedua-duanya ialah mendapat kemuliaan. Kedua-duanya terlibat dalam perang Badar. Orang panggil Badariyun dia ni. Kedua-duanya adalah Badari, terlibat dalam peperangan Badar. Kata As-Sindi, jadi hadis ni kalau kita perhatikan sebelum kita pergi kepada poin yang ketiga, kata As-Sindi tu, sebab As-Sindi ni dia ada syarah Nasai ni, Syekh As-Sindi. Kalau kita perhatikan dalam teks itu, terjemahan lah. Rasulullah SAW guna perkataan perintah dalam bentuk nahi. Janganlah, itu perintah tu. Janganlah kamu salat menghadap ke arah kubur, dan janganlah kamu duduk di atas kubur. Baik. Kata As-Sindi, larangan Nabi SAW supaya tidak salat menghadap ke arah kubur kerana ia ada tasyabbuh dengan menyembah kubur. Itu mengikut Syekh As-Sindi. Kenapa Nabi larang? Sebab dia ada tasyabbuh dengan penyembah kubur. Dia gini, kita kena ingat. Kita pun bincang banyak dah sebenarnya. Dia isu masyarakat. Kita kata agama-agama sebelum Nabi ni, agama yang kita kata tidak betul lah. Kristian dan sebagainya, walaupun Kristian asalnya betul. Tapi telah dirasakan perubahan yang berlaku antaranya, kubur ni menjadi tempat mereka melakukan ritual, melakukan upacara. Padahal dalam Islam tak ada. Kita tak ada upacara apa di kubur. Cuma itu pengkebumian sahaja. Memang tak ada apa-apa upacara pun. Kalau kita tengok zaman Nabi lah, kalau ada zaman sekarang ni hak buat kita talqin baca itu baru. Tidak ada asal. Zaman Nabi tidak begitu. Sebab kata-kata itu pun tak ada dalam hadis itu. Jadi kata As-Sindi, larangan ini asasnya kerana nak mengelak daripada tasyabbuh dengan penyembah kubur tu. Dengan menyembah kubur. Itulah dengan menyembah kubur. Dalam bahasa saya dia guna, sebab Syekh Sindi ni jangan main ni. Dia ni pakar bahasa ni. Kalau dalam dia ada macam hasyiah dia lah, nota kaki berkait dengan kalau kitab cetak ke India Bukhari tu dia ada tahlil lughat, dia panggil tahlil lughat. Nak selesaikan bahasa-bahasa yang rumit tu dia ada buat. Sebab dalam teks dia asal dia guna ibadatul qabr. Termasuk dalam ibadat di kubur tu. Sembahlah ibadat ni. Itu sebenarnya taksir tasyabbuh. Taksir tasyabbuh dengan penyembah-penyembah kubur. Tak kiralah sama ada dia tu agama lain ke ataupun asal Islam dia jadi sesat. Tidak mahu ada kesamaan itu. Banyak kalau kita tengok teruknya ni, saya tengok sendiri dalam video lah. Siapa pergi ke kubur, seluruh dunia pergi ke kubur. Kononnya kubur Nabi Hud tu lah. Tu ialah tu. Siapa begitu sekali. Sedangkan kalau kita bincang dalam kitab Tabarruk itu, ulama sebut kita pergi ke Madinah tu kerana untuk atas nama ziarah ya, bukan apa pun. Dan kita pergi sebab tu setengah-setengah ulama larang pergi tu niat lebih besar nak pergi kubur Nabi daripada nak pergi masjid. Itu ulama larang.
Mana kita kena perbetulkan niat. Bila kita pergi buat umrah atau haji, pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah tu kerana masjid tu. Sebab Nabi sebut kelebihan tu masjid, bukan kubur. Kubur ni sama ya. Dan kita pergi ke kubur Nabi sebagai ziarah, tu memang besar kelebihan dia. Kelebihan dia segi apa? Kita ingat pada sunnah, ingat pada Rasulullah, itu ada kebaikan. Cuma kena perbetulkan niat. Takut jadi berlebih-lebihan lah. Nabi bimbang tu ya. Saya pergi ke kubur Nabi pun mengalir air mata. Tak, sebab kita sebelum ni duk baca hadis dia. Duk baca Quran. Kita pergi tu kita nampak muka situlah rumah dia nya. Naik bah dia kita tengok nampak bucu Masjid Madinah tu tak. Tak khabar tu air mata. Biasalah kalau orang pergi tu. Patut kelik jadi tolong patut juga. Nak lagu mana tu. Tapi sekurang-kurangnya bila kita pergi tu banyak perubahan berlaku. Insya-Allah begitulah harap-harapnya. Nak lagu mana kita kelemahan manusia ni gitulah. Baik. Imam Nawawi berkata hadis ini menyatakan dengan jelas larangan solat dengan menghadap ke arah kubur. Jelas. Kata Imam sarih. Nassun sarih disebut. Nas yang sangat jelas. Larangan solat dengan menghadap ke arah kubur. Imam Asy-Syafi'i berkata, aku tidak suka mengagungkan makhluk sehingga menjadikan kuburnya sebagai masjid. Ia dibimbangi menimbulkan fitnah kepadanya dan kepada manusia selepasnya. Ni kepada orang mati lah, tak kira Nabi ke wali yang dianggap wali ke siapa saja. Bila dibuat upacara di kubur dia tu, dia takut jadi fitnah pada dia sendiri. Akhir sekali macam-macam generasi kemudian akan timbul isu-isu yang tak sepatutnya. Mana dia tu jadi tempat fitnah pula, walaupun dia tak bersalah. Aku bimbang gitulah. Siapa dia kata ni? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia sebut begini ni sebagai nak menyatakan bahawa pergi buat upacara khusus di kubur tu ada bahayanya. Sebab tu Nabi lari tu takut jadi lebih lah. Padahal Nabi suruh kita pergi kubur. Untuk apa? Ingat pada mati. Bila pergi tak adalah Nabi ajar doa keampunan. Kita pergi kita mesti doa keampunan. Barulah menepati sunnah. Ni tiba-tiba kita pergi, kita minta dengan dia. Suruh dia minta dengan Tuhan. Ada setengah tu pergi minta dengan dia terus. Minta dengan dia terus. Tidak bertawasul lagi, direct dengan dia. Ada juga begitu. Itu pekat berat lagi lah. Bimai takut jadi hal tu lah. Yang kelima, ulama berbeza pendapat berkenaan hukum solat menghadap ke arah kubur. Ni saya buat ringkasan saja ni. Perbincangan panjang lah sebenarnya. Panjang perbincangan ni. Sebab perkara ni isu berat. Isu ibadat di kubur ni, jadikan kubur sebagai masjid ni isu berat. Sebab hadis Nabi larang jadikan kubur dia sebagai masjid. Hadis tu hadis di akhir. Sebelum Nabi meninggal dunia. Antara hadis-hadis akhir. Ini sebagai peringatan. Jadi para ulama berbeza pendapat berkenaan hukum salat menghadap ke arah kubur. Imam Ahmad rahimahullah mengharamkan salat di kubur tanpa dibezakan kubur yang telah dibongkar atau tidak. Kubur yang dibongkar ni maksudnya boleh jadi kubur tu sudah, misalnya kita kata contoh di Mekah lah. Bila sampai beberapa tahun dia buat tu tulang-tulang dia letak lain. Itu maksud kubur dibongkar. Kubur hak gitu pun tak boleh. Maknanya tak ada dalam kita kata jasad kesan-kesan itu. Tapi dalam kitab fiqh sebut boleh jadi ada tulang-tulang yang hancur ke semua itu jadi najis tu. Itu perbincangan lain. Kerana najis tu. Ni kita nak sebut ni Imam Ahmad dia kata tak boleh. Sama ada kubur yang dibongkar atau tidak. Dihamparkan hamparan atau tidak. Kita kata tak ada dah apa-apa dia, kalau ada najis-najis pun duduk tinggal di bahagian bawah tu, zahir nampak bersih. Tak boleh juga. Kubur ramai-ramai atau individu. Kubur dalam bentuk majmuah. Satu kubur besar lah, ramai lah. Ataupun kubur seorang saja. Dia tanah di rumah dia misalnya. Tak boleh juga. Dan Muslim atau non-Muslim pun tak boleh juga. Kalau pergi dia begini kalau kita tengok perbincangan ulama, pergi ke kubur orang tidak Islam pun tetap ada syariat situ. Maknanya kita ingat panggil apa? Mana kita doa, bukan doa pada dia mungkin dia tidak Islam. Mana kita doa kepada orang Islam. Bahkan kita akan kata seperti ada seorang tu, dia pendakwah lah. Dia pergi kubur mak dia tidak Islam, mati. Sedih dia. Bahkan dia kata dia lebih bersyukur lagi. Dia semangat untuk dakwah tu lebih besar lagi. Apa? Mungkin keluarga dia sendiri pun tidak Islam. Ada kebaikan. Jadi doa tu doa kepada orang lain. Kita pergi kubur dia, kita doa untuk ayah kita. Siapa? Tak ada masalah tu.
Cuma ni yang paling besar ni kubur ni perginya kubur mana-mana pun dia ingat pada mati. Ingat pada waktu asar. Baik. Ini juga merupakan pendapat para ulama ahlul zahir. Supaya ya Imam Ahmad ni sebenarnya secara mutlak tak boleh. Kok mana pun tak boleh. Mengikut Imam Ahmad. Ibn Hazm, ni tokoh ulama zahiri juga ni. Ni mujtahid ni. Syekh Ethiopi buat biodata khusus dia. Sebab ada orang kata dia ni tidak alim lah. Mujtahid. Sebab dia ni agak kasar sikit cara bahasa dia. Ibn Hazm ni. Biasa dia nak marah ke dia nak marah bahasa jenis ulama otak bulat dia tu. Ada dia kata gitu. Dia jenis kasar nak macam tapi alim ni mujtahid ni. Sebab tu ada semua nama dia dalam kitab. Nak buat macam mana? Ibn Hazm menyebutkan ini adalah pegangan sebahagian kalangan salaf. Ibn Hazm menyebutkan kami telah meriwayatkan daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im bahawa beliau telah berkata dilarang salat di tengah kubur, bilik air dan tandas. 3 tempat ni tak boleh. Di tengah kubur. Tak kira lah. Di tengah. Dia begini. Sebab dia banyak riwayat. Ada disebut menghadap kubur. Tidak di kubur. Menghadap ke kubur. Ada setengah sebut di tepi. Di tengah. Macam-macam lah. Riwayat tu. Tu dikemukakan dalam kitab dalam syarah. Cuma anda tidak ambil semuanya lah. Imam Ahmad kata sesiapa yang solat dalam bilik air hendaklah beliau mengulangi solatnya. Sebab dia tengok pada zahir hadis Nabi. Nabi tak benar. Dia panggil apa ni, Al-hush dia panggil. Al-hush ni gini, al-hush ni kita kata al-hammam tu ialah hammam tu maknanya bilik air biasa. Ni hushnu ni ataupun husyan ataupun husyu, dia dulu supaya kita dululah. Masa orang dulu kan, ingat lagi, saya pun ingat lagi. Sebelum ada tandas dalam rumah kan, ingat dulu. Mana jadi masa pokok duduk tu. Kan? Buai air di tepi rok, kita kata di tempat-tempat sunyi. Orang Arab dulu dalam makna husyan yang disebut ni, yang kita kata tandah, kita terima sebagai tandah. Asal kalimah ni setengah-setengah tu dia pergi buai air di tempat, kita kata tempat tak ada orang lah. Di tengah kawasan kita kata kebun misalnya. Dia kata jadi baja. Lepas tu ada air, dia ambil wuduk situ, dia mai tu dia menghadap kiblat, tapi kan antara kiblat dengan dia tu tempat dia buai air tadi. Padahal dia kambuh dah dengan pasir tu. Tak boleh tu. Nabi tak benar. Itu masuk al-husyan dalam hadis tu. Tu. Jadi anak terjemah ni tandah lah maksudnya. Cuma tak perlu kita baca dulu sebab dia ada huraian dalam konteks, sebab tandah kita tak sama dengan tandah dulu. Jadi bagaimana hukum? Nak kekal lagi ke hukum tu ataupun ada perbezaan? Sebab tandah pun sudah berbeza. Tak nampak dah tandah. Setengah-setengah tu kalau tak tulis tak tahu pun tandah. Kemah ya. Yang kedua diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau menegaskan, jangan sekali-kali kamu salat menghadap ke arah tandas, bilik air dan kubur. Kita naknya kubur, fokus kita ni kepada kubur. Ibrahim An-Nakhai berkata, para sahabat tidak suka menjadikan 3 bilik sebagai kiblat, tandas, bilik air dan kubur. Kena ingatlah, anda terjemah tandas ni, tetapi dalam bahasa asal dia, al-husyu tu mana tadi? Dia pergi ke kebun, pergi ke kawasan terpencil, dia buang air, mana dia buang air besar lah, dia pun timbus, kemudian dia maya tu, memang dia menghadap kiblat. Tapi antara dia dengan kiblat tu, tempat dia buang air tadi. Tak boleh. Begitulah kita tengok kedudukan sahabat sebelum terdidik dengan baik tu. Sebab dia kambuh dah, dia tak nampak dah najis dia tu. Tidaklah kata dekat, cumanya ngadak ke arah tu. Nabi tak beri. Supaya ni lah kita kata, ingat masa ngaji Bukhari dia kan di air paksi. Antara ulama sebut kenapa tak sebi guna tangan kanan masa istinja itu. So guna tangan kiri tu, tak sebi guna tangan kanan. Apa? Takut terlitah masa makan. Ada ulama sebut nya terlitah masa makan. Moga guna tangan ni. Walaupun tak ada dah kita kata air najis, bau tak ada dah. Tapi takut terlitah. Itu salah satulah. Banyak lagi sebab-sebab lain yang disebut oleh ulama. Jadi bagai-bagai zahir pun perlu diambil kira juga. Tu bagai zahir tu. Terlitah tu ialah guna zahir. Tangan ni hak gunanya. Tiba-tiba guna untuk makan pula. Islam ni jaga kebersihan. Jadi hak ni pun gitulah juga tak sesuai tu dari sudut kemunasabah. Tetapi ulama kata hak ni haram ni perbuatan ni. Kalau buat dengan sengaja dengan maksud nak
dengan maksud nak mempersendakan larangan Nabi, boleh rosak akidah kalau umat Islam. Anas mengatakan, Sayyidina Umar telah melihat aku salat menghadap ke kubur. Ni Sayyidina Anas lah, Anas bin Malik. Dia kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ana tidak sebut Sayyidina Umar radhiyallahu, sebab asal tag dia pun tak ada sebenarnya. Cuma kita sebutlah darjah sahabat tu radhiyallahu an. Sayyidina Anas ataupun Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Umar radhiyallahu anhu telah melihat aku salat menghadap ke kubur. Lalu beliau menegah aku dengan berkata, kubur di hadapan kau tu. Dia kalau bahasa asal dia agak, kalau kita sebut asal kata, kubur di depan tu. Itu. Dan sini ni dalam syarah dia kata dia guna bahasa agak kuat lah. Maknanya marah, larang bukan main-main. Itu kata Anas. Kata Thabit, Anas akan pegang tanganku dan mengalihkan ke arah lain apabila aku nak salat dengan menghadap ke arah kubur. Thabit kata Anas bila aku nak semaya, aku menghadap kubur, siapa dia pegang tangan aku heret supaya aku menghadap ke arah lain. Ni ayat sahabat. Kita nak cerita sahabat. Bab kubur. Bab apa tu? Sebab banyak sangat punca jadi sesak manusia ke kubur tu. Bukan ke hatu kubur. Hatu kubur tu tak sesak tu. Ke lain. Tu bahaya kan? Yang kelima, Ali radhiyallahu anhu berkata, sejahat-jahat manusia adalah yang menjadikan kubur sebagai masjid. Syirarun nas dia guna. Sejahat-jahat lah. Sejahat-jahat manusia adalah yang menjadikan kubur sebagai masjid. Ni siap ngapai kapek ke apa? Tulis ni perempuan tak boleh masuk kubur tu. Siapa begitu sekali? Baru tu. Baru beberapa minggu baru. Yang keenam, Ibnu Abbas berkata, jangan engkau salat menghadap ke kubur dan jangan salat di atas kubur. Ini kenyataan dia secara umum. Yang ketujuh, Imam Asy-Syafi'i membezakan semasa menentukan hukum antara kubur yang dibongkar atau yang tidak dibongkar. Bagi beliau, jika ada bercampur antara itu satu saja, antara tanah dan mana-mana bahagian tubuh mayat, maka itu dikira sebagai najis. Namun jika salat di tanah kubur yang diyakini bersih, maka tidak mengapa. Kena ingat, tidak mengapa ni la ba'sabih. Tidak mengapa ni bukan makna sunat, bukan makna maulid. Setakat anak baca, dia banyak dia bincang sampai 5 muka surat dia bincang. Dia kemuka ke dia riwayat. Tak ada seorang pun kata sunat semai situ. Semua kata harus. Ada kata makruh tapi sah. Maknanya semua kata tak maulid. Harus ni maknanya boleh, bukan kata maulid. Tak apa, baik. Kita pergi lagi. Itu dari sudut fiqh lah. Sebab apa? Dia kata masalah tak timbul dah jadi najis tu sebab dia sudah sebati dengan tanah. Kalau tengok pun tak boleh nak beza dah. Tak ada bau apa pun. Tapi setengah ulama kata tak boleh sebab dia capur tu. Ada yang kata begitu. Baik. Itu dari sudut fiqh. Tapi kalau kita tengok bawah ni yang saya sebut, kita baca bawah ni lah. Bagaimana pandangan ulama. Patut ada sedikit huraian lah. Imam Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan Abu Hanifah menganggap makruh salat di kubur dan mereka tidak membuat pembahagian sebagaimana yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia gini ya, kubur ni dia satu istilah dia panggil mambush, dia panggil mambush. Mambush di mana kubur ni sebab tempat kita ni dulu almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan ada pernah kritik tempat kita ni kubur tu jadi milik peribadi dia. Sebab bila dia letak belindan belindar panggil tak? Belindar tu main tu. Nak latih hacuh tu dulu tak tahu bila. Nah, dia tak blender daripada seming tu, dia buat daripada simen tu tak. Hak tu sampai bila-bila ada sejak. Orang tak boleh dah nak guna tanah tu. Kalau akak hak tu jadi balah lah. Jadi sedekah tu tanah wakaf. Dulu Tok Guru kritik dah tu. Akhir sekali jadi luah kubur. Cuba tengok kubur dia tekak tu. Kubur paling besar. Apa tu? Dah lama. Sedekah sepatutnya, kalau sebab tu dia ada dalam pihak mambush tu, maknanya bila sampai waktu setengah kata 5 tahun pun hacul lebut dah. Ada kalau kita 5 tahun, dia gali. Kalau ada tulah-tulah dia ambil, dia letak setepak di lain pula. Kalau adalah saki-baki misalnya tulah kecil-kecil tak acur misalnya dah. Dia tak. Maknanya ruang itu akan digunakan orang lain pula. Dan itulah yang diamal di kubur bakit. Kalau tidak tak muat kubur bakit tu. Hak zaman sahabat saja dalam kitab sebut 10,000 situ sahabat. Enggak 10,000. Enggak daripada dulu sampai lah ni. Kalau tak guna kaedah saat ni, kalau guna kaedah tempat kita ni dah.
Nak kata Pak Madinah kubur tu. Cuba bayangkanlah. Zaman sahabat saja 10,000 orang sahabat situ saja. Tak ke lagi orang lain. Gak kita duduk Mekah ni anak hari orang mati. Wagi situ cuba bayangkanlah. Sebab tu kalau ikut sunnah dia jadi molek lah. Imam Malik berpendapat harus solat di kubur, dah tidak makruh, harus. Bukan kata sunat. Boleh, harus mana boleh? Tak berdosa. Padahal beberapa hadis menyatakan ditegah salat di kubur. Tokoh-tokoh dalam mazhab Malik telah beristilah keharusan itu sebenarnya tersilap. Keharusan salat di kubur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kubur perempuan hitam yang miskin. Dia panggil apa ni? Al-miskinatul as-sauda. Ada seorang perempuan yang duduk bersih Masjid Madinah kan. Dia ni tidak disebut pun nama dia. Seminggu lepas dia meninggal Nabi tanya kenapa tak bagi tahu pada aku. Nabi pergi solat di situ, ada disebut. Dia istilah tu boleh Nabi pergi sembahyang. Sebab itulah ulama kata kita duk bincang ni bukan solat jenazah. Solat lain, solat sunat atau solat fardu ke, hak solat jenazah tu memanglah boleh. Mungkin Nabi buat. Okey, tak bincang tu. Tapi dia istilah dengan tu, sebab tu dikritik tu ashab dalam mazhab Malik. Kerana Nabi solat di kubur perempuan hitam yang miskin itu. Hadis-hadis yang melarang ini kata Asy-Syaukani, hadis-hadis yang melarang jangan dilihat hanya keluar hukum haram saja sebagaimana maksud hakiki kepada larangan. Bahkan lebih daripada itu, larangan terhadap sesuatu amalan ia juga memberi erti perbuatan berkenaan adalah fasad dan batal. Cuba perhati ini kenyataan Imam Syaukani. Kalimah fasad yang difaham daripada larangan adalah sinonim kepada butlan, al-butlan, yakni batal, tak jadi, tak sah. Rosak itu. Oleh itu tidak harus dibezakan satu kubur dengan kubur-kubur atau setiap benda yang semakna dengan kalimah kubur. Ini maksud kenyataan Al-Allamah Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Yang saya ringkaskan. Dia kata begini, kita kena ingat, hadis larang ni sah. Tak apalah sebab dia Imam Syaukani dia tidak tolak salat jenazah tu di kubur. Ni salat hal lain. Salat sunat, bayar ke pergi kubur sembahyang sunat. Ni berlaku lah ni. Sebab tu dia letak kapet tu, dia mai sunat. Sebab mari masjid, mai sunat atas masjid. Ada berlaku. Baik. Jadi kata Imam Syaukani, sebab dia lebih setuju taklif. Sebab dia kata bila Nabi larang, larangan itu kita nak memang larang ya. Kita kata bila sebut larang ni maknanya hukum haram lah. Haram lah, asal larang itu haram. Tu. Kalau asal perintah tu wajib tu hak asal. Kecuali ada qarinah yang kita tak boleh pakai dengan makna asal. Baik, tak apalah. Hak tu dari segi usul fiqh memang semua orang faham. Orang ngaji boleh faham. Cumanya di sini tak ada qarinah ni. Lepas tu kita kena tengok dengan lebih jauh. Jangan tengok dari sudut hukum haram saja. Dari sudut perbuatan tu termasuk dalam perbuatan yang fasad. Bila kata fasad, kalau buat juga tak sah mayat tu. Batal. Termasuk dalam fasad. Kata dia. Itu orang panggil, bila sesuatu amalan dilarang, hukum haram, iyalah. Tetapi perbuatan yang dilarang tu, dikira macam mana? Perbuatan tu fasad. Apa maksud fasad? Dalam ni, fasad ni mana kalau langgar hak tu, dia boleh banyak timbul fitnah. Memang betul sungguh dia sebut. Akan timbul fitnah banyak. Sebab apa? Sebab perbuatan sudah dikira fasad. Hukum haram itu satu hal. Kalau dibuat, dia akan ada berlaku fasad di situ. Bayar ke kalau dibiarkan jadi macam mana? Dia tidak terhenti setakat pergi salat saja tu. Dia baca Quran, dia pergi duduk tidur situ. Mana kalau kubur wali, sebab gambar sampah pada saya tu, kalau nak tengok boleh lah, banyak juga. Hak di Kelantan kita ni lah. Bila anak murid dia bertaubat, dia tunjuk gambar. Ni amalan popok dia. Dia apa toto duduk 24 jam. Sebab tarikh dia panggil hul dia, hari hul tu, bila mati tu, dia nak supaya dizikirkan 24 jam. So ya ngapa toto? Anak murid lah, tok guru tidur rumah. Ni sampai begitu sekali. Kalau nak jadi gitu, itu fasad tu. Dia bukan setakat haram. Dia ada kesan buruk dia. Gejala yang berpanjang ya. Itu bahaya tu. Itu kata Imam Syaukani. Yang ke-10, mengikut Al-Allamah Ibn Hazm. Tu. Sebab setengah ulama
Dia sebut al-alamah. Jadi saya terjemah hasar dia. Setiap kenyataan sahabat dan salaf yang lain adalah benar. Tidak halal. Terang dia bagi. Tidak halal salat dikubur kecuali salat jenazah. Padahal dia ni ketakna Ibn Hazm. Tak boleh salat kecuali jenazah boleh. Salat jenazah boleh. Kerana Rasulullah sendiri yang buat tu. Kita mengharamkan apa yang beliau haramkan dan mendekatkan diri kepada kita kepada Allah SWT dengan setiap amalan yang dilakukan oleh beliau SAW. Perintah dan larangannya adalah hak dan selain itu adalah batil. Ni boleh tengok dalam kitab Al-Muhalla, dalam ada PDF tu, boleh tengok Al-Muhalla tu. Saya tak pasti ada terjemah ke tidak kitab ni dalam Indonesia, saya tak pasti. Baik, jadi kesimpulannya yang dibincang oleh ulama berkenaan dengan kubur ni, maknanya ulama, kalau ulama yang kata boleh pun hanya sekadar harus saja. Ramai yang kata makruh, ramai yang kata haram. Jadi setengah-setengah ulama menyimpulkan. Sebab begini, kalau kita tengok hak kata boleh tak boleh ni, dia tidak sebut salat ke apa. Seperti Ibn Hazm kata tak boleh, salat jenazah boleh. Sebab kalau kita nak kira Rasulullah buat, hak tu ya ada, hak lain tak ada. Tak ada. Jadi jangan tebal buat lah. Lepas tu duk menunggu kubur tu lah ke mana? Tak kata maya. Tu Kita tidak nafikan bahawa ada ulama yang kata boleh, tapi sekadar itu saja. Boleh, harus, sekadar itu saja. Tapi kena ingat yang kata begini tu, dia tetap. Ulama-ulama yang kata harus, Imam Syafi'i kata kalau tidak ada najis atau boleh salat situ, tu kalau tak ada tempat lain, kita bincang dahulu. Itu satu. Yang kedua, misalnya tanah kubur tu luas, tiba-tiba yang telah digunakan 1/5, 4/5 tak guna. Setengah kata tu boleh salat situ. Dia ada perincian pula tu. Tetapi kena ingat satu perkara. Ini satu perkara. Tapi saya terlupa nak tulis. Bila selepas siap tu, tiba-tiba ingat, satu poin. Poinnya apa? Ulama yang kata boleh pun jangan, dia tetap kata tak boleh sampai perekat jadi masjid. Sampai perekat jadi tempat pergi semaya, supaya mari semaya di masjid. Tak boleh. Hak kata boleh pun kalau pergi, lepas dia nak semaya. Nak semaya tu kerana bukan kena faham ni. Silap, takut silap faham. Gi tu sahapa waktu situ, waktu asar. Dia pun nak semaya. Tidak dirancang apa-apa pun. Sekadar tu. Tapi gi semaya sunat 2 rakaat kerana gi kubur, tu semua ulama kata tak boleh. Supaya kita mari masjid semaya 2 rakaat. Orang panggil tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul kubur. Tak boleh tu. Yang itu boleh buat tu. Semua tu ulama kata memang tak boleh semua. Kalau buat gitu jadi sebuah masjid lah. Hak Nabi larang tu secara total tak boleh. Kena berhati-hatilah. Ni siapa berzikir ramai ketemu lekong siapa beribu orang, tu tak boleh, tak kena. Kalau buat juga itu mana bukan pokok sunnah lah. Tu boleh. Kalau ahli sunnah wal jamaah sungguh dia tidak akan gitu. Tak mungkin tu. Ahli berapa tak tahu tu. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, dia tidak lagu tu. Tengoklah sahabat lagu mana. Tak boleh nak sebut sahabat pernah buat di kubur Nabi gitu. Tak boleh nak sebut. Orang yang buat kajian tu tak boleh nak sebut. Dalam kitab kita baca Al-Barakah tu, tabarruk tu. Baik, seterusnya saya pergi pada bab yang ke-12. Salat dalam keadaan memakai baju yang ada gambar. As-salah ila thawbin fihi tasawir. Salat dalam keadaan memakai baju yang ada gambar. As-salah fi thawbin fihi tasawir. Hadis yang ke-761. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdul Ala As-San'ani qala hadatsana Khalid qala hadatsana Syu'bah an Abdurrahman ibn al-Qasim qala sami'tu al-Qasim yuhaddithu an Aisyah qalat kana fi baiti thawbun fihi tasawir faj'altu fi sahwatin fil bait fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi thumma qala ya Aisyah akhirihi anni fanaza'tuhu faj'altuhu wasa'id. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Jadi kata Al-Qasim yang ambil daripada Aisyah ni, dia kata saya telah mendengar Aisyah berkata, di dalam rumah saya ada baju yang ada gambar. Pada baju tu ada gambar. Saya meletakkannya di anjung rumah. Ni ana terjemuh apa ni sahwah tu dengan anjung rumah. Sebab gini dia ada juga sebab berdasar kepada syarah. Ulama syarah kalimah sahwah. Tapi kalau kita tengok dalam kamus, sahwah ni agar dia macam para, tepat. Kita buat tempat jemur baju tu. Duduk depan.
Sekolah ni kan ada jenis ada tayar, tempat jemur baju tu. Kalau dalam kaum tu dia sebut begitulah. Tetapi kalau lihat kepada kalimah sahwah ni dalam huraian ulama, dia lebih kepada bagi hadapan rumah tu ada bumbu tu, kalau tak ada dinding tu panggil anjung lah kita tu. Maknanya di situ ada tempat sidar baju tu. Dia letak situ, jadi nampak gambar tu. Bila Nabi nak semaya, terlihat gambar. Itu cerita dia ni. Maka Nabi pun kata kepada Aisyah, akhirihi anni. Jadi Rasulullah hendak mendirikan salat, menghadap ke arah itu, maka beliau berkata, wahai Aisyah, alihkan baju itu daripada aku. Aku nak semaya. Jangan letak depan gitulah. Lalu aku mengalihkannya dan aku menjadikannya hamparan tempat duduk. Selepas tu, baju ni dia lipat pakai dia jahit lah. Mana dia buat tempat duduk. Maknanya tidak ada kehormatan. Sebab dia ulama fiqh dia bincang. Sebab ada dalam hadis, ada gambar tapi buat tempat pijak kaki tak apa tu. Semua tu apa jadi gitu? Kenapa jadi boleh? Sebab takut takzim kepada gambar, takut mengagungkan gambar. Sebab tu Hajat tak molek kita letak gambar tu kenali ke dinding. Memang tak molek. Ataupun hak tidak tu kenali ke letak dinding, tak molek juga. Molek tak payahlah. Kita tengok selepas ni bagaimana pandangan ulama. Keras dalam bab ni. Baik. Jadi hadis ni hadis yang berlaku kepada Aisyah sendiri. Makna Nabi suruh hadis. Nabi tidak kata bakar baju tu. Nabi tidak kata buang baju tu, jangan guna lagi. Aisyah guna baju tu. Padahal ada gambar. Makna ketika Nabi nak semaya, Nabi tak benar ada baju yang ada gambar depan dia ketika dia nak menghadap kiblat, nak semaya tu. Tapi Nabi tak suruh buang, Nabi tak suruh tahuk kata, Nabi tak suruh guting buang, tak. Aisyah kata aku guna, lepas tu Nabi tak kata apa. Jadi anak terjemuh dia punya wasaid tu, ada setengah tu wasaid itu semua bata boleh juga. Tapi sini dalam setengah dalam syarah sebut maknanya dia buat tu, kalau kita kata bata pun maknanya kegunaan lain. Untuk kita letak kepala, tidur, ataupun dijadikan hamparan, dilipat beberapa kali jadi tebal lah. Buat ngesak kaki kita kata. Ada gambar. Makna tak ada dah unsur takzim. Makna di sini unsurnya takut jadi membesar ke gambar tu. Bayar ke setengah tu letak dalam poket gambar. Gimana nak tidur tengok gambar wali tu lah. Ada saiz poket, ada saiz besar. Nak makan letak tepi, nak tidur letak tepi batas. Bila air tak masuk, dia sebut saiz dia lah. Ada siapa begitu. Tu tak boleh lah kalau gitu. Bahaya ni. Jadi kau bahaya tu. Jadi kau mudarat tu kalau gitu. Baik, yang pertama hadis Aisyah ni adalah muttafaq alaih. Dari segi statusnya muttafaq alaih. Baik, perbezaan ulama berkenaan gambar ni. Imam Khattabi kata, hadis ini menjadi dalil larangan menggunakan gambar pada apa saja benda. Tak boleh. Tanpa membuat perincian. Imam Khattabi sebut gitu. Tak ada buat perincian. Tak boleh. Baik. Kita kena faham dalam bab gambar ni sebut lebih awal ni. Dalam bab gambar ni kenyataan ulama ni dia berkait dengan tak ada kemaslahatan zaman dia. Sebab tu hukum tu boleh berubah dengan zaman kita. Sebab gambar ni penting sangat. Nak buat pasport, nak buat apa, dokumen. Itu lain cerita. Tapi kenyataan Khattabi pada ketika gambar ni tak perlu seperti keperluan zaman kita lalu. Jadi makna tak ada keperluan, tak perlu, tak boleh. Dalam apa saja, letak di dinding ke di mana tak boleh. Tu kata dia. Baik. Ibnu Battah kata, difaham daripada hadis ini larangan membuat gambar pada pakaian adalah lebih ditekankan berbanding benda-benda lain yang hukumnya makruh. Ulama kata makruh dia ni letak tu, di baju lebih ditekankan tak boleh lagi. Sebab tu ulama kata kalau di baju ni haram, kena beringatlah. Walaupun kita letak gambar tu, tapi gambar lah walaupun tak sempurna pun. Misalnya gambar tu tak belakang. Dia maya duduk keliling gambar tu, kita duduk belakang dia. Apa tu? Dia ada kata-kata dia tu. Kita pun baca tu tengah maya tu. Hatu tak boleh tu. Pakai dalam semaya tu. Hatu tak boleh tu kena berhati-hati tu. Sampai kita pula jadi serau buruk pilih tu nak. Ni mesti pilih raya biasanya. Jadi kata Ibnu Battah, mana kalau lain makruh, pada baju lebih ditekankan tak boleh lagi. Namun sesiapa salat dengan memakai baju bergambar, maka salatnya sah salat tu. Dalam hadis ini disuruh alihkan. Dalam hadis Nabi menyuruh suruh alihkan saja. Tu saya ringkas. Dalam hadis suruh alihkan saja tanpa membuat apa-apa arah lain. Jadi Nabi suruh alih tu ya. Jadi perintah daripada Nabi dan ni hanya alihkan.
Tidak ada perintah lain. Ulama lihat dari sudut tu. Suruh alih saja. Jadi suruh tu maknanya al-amr tu hanya dari segi alih saja, letak di lain. Itu saja. Nabi tak kata bakar. Nabi kata buat. Jangan masuk dalam rumah ada gambar. Tak. Ulama perhati tu kedudukan hadis tu. Maknanya boleh. Sebab tu Aisyah kata. Jadi Aisyah faham. Jadi aku lepas tu baju tu aku aksak kaki. Ada setengah riwayat. Aku guna untuk buat tempat duduk sebagai hamparan kecil lah untuk tempat duduk. Macam sejadah lah kita kata. Cuma tempat duduk bukan sejadah. Begitu. Yang ketiga, Al-Hafiz Abu Umar rahimahullah berkata dalam syarah hadis Malik daripada Ishaq yang telah meriwayatkan dengan sanadnya. Saya tidak kemukakan dengan lengkap sanad di sini. Maula Asy-Syifa, nama dia Rafi' bin Ishaq telah berkata. Ni pun saya tak sempat nak rujuk bagi data dia setiap satu ni. Jadi kata Maula Asy-Syifa, hamba bebasa dia Asy-Syifa ni. Nama dia Rafi' bin Ishaq. Dia kata, saya dan Abdullah bin Abi Talhah telah masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Maknanya dia ni tabi'i. Dia jumpa sahabat besar ni, Abu Sa'id Al-Khudri. Kami menziarahi dia. Beliau telah berkata kepada kami. Tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri sebut hal ni. Dia kata kepada kami. Apa dia kata? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami bahawa malaikat tidak akan masuk ke dalam mana-mana rumah yang ada patung atau gambar. Ishaq Syak, yang mana satu kalimah yang telah disebutkan oleh Abu Sa'id. Jadi Ishaq yang meriwayatkan hadis ni dia tidak jelas, dia syak. Apakah yang disebut oleh Abu Sa'id patung ataupun gambar? Kalau patung ni yang boleh dilihat daripada beberapa dimensi lah maksud di sini. Ataupun gambar yang sama, yang rata, yang tidak timbul itu. Jadi Ishaq ni dia syak. Tak apalah, kukuk mana pun sebenarnya hadis ni dia banyak riwayat lain. Abu Amr menyebutkan ini adalah hadis yang paling sahih berkenaan bab ini dan sanadnya paling baik. Dan sanad dia sebut dengan lengkap dibincanglah, cuma saya tidak sebut di sini. Boleh rujuklah dalam kitab asal dia. Jadi maknanya cuba bayangkan malaikat bila ulama sebutlah dalam syarah, maksud malaikat rahmat tak masuk ni rumah tu tak ada kebaikan. Dan malaikat rahmat tak masuk. Mana tak ada kebaikan. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata haram dah tu kalau begitu tu. So kata tak lagi. Tu. Zahir hadis menjelaskan larangan menggunakan gambar dalam semua keadaan. Setengah-setengah ulama kata zahir hadis ni jelas. Tidak dia tidak khusus pada baju, pada tak boleh. Baik. Yang keempat, ada ulama yang menyebutkan hukum makruh jika gambar itu timbul sehingga ada bayang. Timbul gitu. Sehingga ada bayang. Setengah ulama kata makruh kalau sampai tahap tu. Ada pula yang mengatakan meletakkan gambar di dinding adalah makruh. Namun, tu ada tersilap spelling ni. Namun jika disimpan tanpa didekat, maka tidak makruh. Misalnya dia ambil gambar, lepas tu dia simpan, tengok sekali-sekala, teringat. Hak tu tidak makruh. Ulama kata boleh gitu. Iyalah ada juga orang kata haram tu. La'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Tu dia pakai tu lah. Hak tu dia perbincangan lain. Baik. Walaupun para ulama menetapkan hukum dan memberikan sudut pandangan yang berbeza, namun tidak kita jumpai mereka menganggap baik penggunaan gambar secara meluas. Jauh sekali untuk menyatakan ia sunat. Tak jumpa kata sunat. Kalangan yang mengharuskan pun mereka menetapkan jika ia ada manfaat seperti pasport dan pengenalan diri yang betul-betul berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi setengah-setengah ulama yang dulu tak ada kepentingan itu. Waktu dia kata semua tak boleh. Jadi makna zaman kita ni mungkin ada kelanggaran dari sudut-sudut tertentu. Kena fahamlah perkara itu. Isu gambar perlu juga dilihat dari sudut budaya. Adakah ia menjadi budaya umat Islam atau tidak? Perlu juga dilihat dari sudut sejarah dan kesan kepada penggunaan gambar kepada sesetengah bangsa dan agama. Kita cuba tengok bagaimana orang panggil bangsa-bangsa ataupun agama-agama lain tu yang sembah berhala tu, bagaimana asal berhala tu. Kaitan gambar tu dengan syirik itu. Semua tu kena lihat. Apakah sejarah kewujudan berhala dalam sesetengah agama, ia pada asalnya ada kaitan dengan pengagungan kepada tokoh dan mereka yang dianggap sebagai wali dan orang saleh. Peringkat awal ia dilekatkan di dinding-dinding rumah dan dewan hanya sebagai peringatan dan mengenang jasa mereka. Harapan kepada generasi kemudian menjadikan mereka sebagai contoh dan idola dalam perjuangan dan semangat patriotisme dan sebagainya lah. Setelah berlalu masa yang lama, maka sedikit demi sedikit dari satu generasi ke generasi seterusnya, maka penghormatan kepada mereka telah
beralih, telah beralih kepada penyembahan dan sampai ke tahap menganggap mereka sebagai dewa keramat atau wali keramat. Maka dari situ maka banyaklah timbul keyakinan dan khurafat berkaitan dengan mereka. Ni kalau kita baca dalam buku-buku ulama, misalnya kalau kita search dalam internet lah, sejarah berhala-berhala, dia memang ada berkaitan dengan gambar. Misalnya ada dalam satu makalah Hana baca tu, sekarang ni kita tengok Mahatma Gandhi. Ya. Mahatma Gandhi, siapa mereka buat patung, dianggap sebagai dewa India tu. Dulunya asalnya gambar ya. Asalnya gambar letak dini untuk tatap generasi kemudian inilah bapak kemerdekaan kita. Tapi dah dia sesuai dah dengan agama dia. Akhir sekali dia letak bunga. Akhir sekali bila generasi itu lebih jauh daripada dia, pengagungan itu lebih tinggi. Tidak seperti Mahasa. Akhir sekali buat dari bentuk patung. Sekarang ini dianggap sebagai dewa India. Bertambah pula dengan ruh berpindah pula. Tanah sukhul arwah pula. Oh, jadi habis. Maknanya pergi kau siapa lah tak tahu tu di mana rumah Mahatma Gandhi. Bakal mari ke Malaysia juga agak ni. Tak tahu lah. Baik, seterusnya saya ambil yang terakhir lah. Ini saya nak baca saja ni. Al-musalli yakunu bainahu wa bainal imam sutrah. Ada sutrah antara musalli dan imam. Ini perbincangannya. Ini kita tidak bincang secara itulah, nak ambil terjemahan dan asal hadis saja. Hadis 762 ni kita nak bincang pula bagaimana kalau antara imam dengan makmum itu ada sutrah. Sutrah ni disebut dalam hadis ni tirai macam langsir itu. Baik, cuba kita tengok. Hadis 762 wa bihi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Laits an Ibn Ajlan an Sa'id Al-Maqburi an Abi Salamah an Aisyah qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirah yabsutuha bin nahar ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوه وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tikar kecil yang dihamparkannya. Setengah ulama kata dijadikan hamparan untuk duduklah maksudnya. Pada siang hari, Nabi guna, jadi Nabi lipat beberapa kali lipat kemudian Nabi guna untuk duduk. Ada tikar kecil lah. Dan dijadikan tirai untuk salat pada malam hari. Dan dengan adanya tikar yang dijadikan sebagai tirai, maka orang ramai tahu baginda sedang salat. Ni dalam masjid ni, dalam Masjid Madinah. Maka mereka akan salat bersama Nabi. Ni salat malam. Salat itu berlaku dalam keadaan ada sutrah antara Nabi dan sahabat. Dia gini. Contoh gini kita tahu. Contoh, saya ambil contoh. Ambil saya gini. Nabi letak tikar tu. Tujuannya seolah jadi macam bilik lah. Jadi Nabi akan salat situ. Tujuannya nak suruh supaya pandangan itu dia tidak tertumpuk pada banyak arah. Supaya lebih khusyuk. Itu maksudnya. Jadi buat tu boleh jadi dua sudut. Tak nampaklah Nabi bila Nabi buat gitu. Dia guna pada waktu malam. Jadi sahabat bila dia tengok ada di Raudah tu, tepat tu ada maknanya Nabi sedang tengah semaya tu. Nyapakat pergi semaya jadi makmum. Berimam ke Rasulullah. Tak nampak Nabi. Tapi dia tu mana fatana tu maknanya dia tahulah. Oh rupanya Nabi ada semaya tu. Kalau Nabi tak ada, Nabi tak letak tirai tu. Tirai tu daripada hasirah tu. Hak siang hari dia guna tempat duduk, malam dia buat tirai tu. Baik. Jadi bila begitu ramai sahabat. Sebab setengah kata tu layali sebut tu beberapa malam. Jadi gitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksimalkanlah ibadat setakat yang kamu mampu. Kamu tu bukan kami. Mana banyakkanlah. Saya terjemah tu, maksimalkanlah ibadat setakat yang kamu mampu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan jemu. Bahkan kamu yang akan jemu. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih menyukai ibadat yang dilakukan secara istiqamah walaupun sedikit. Selepas itu baginda meninggalkan musallanya. Lepas tu Nabi tak buat dah gitu. Sebab apa? Ramai sahabat pergi semaya.
Takutnya jadi berat lah. Mula-mula semangat buat sepuluh kita kan. Malam mula-mula Ramadan tu tak. Penuh tak muat. Khemah terakak. Tak tahu tak? Lepas 2-3 hari lepas tu. Tak ada sore habuk buat khemah. Lepas tu masjid pun tinggal separuh. Nabi takut jadi gitulah. Nampak sungguh mula-mula tu. Mungkin tengok aku ada di semaya ni. Bila aku nampak itu isyarat. Oh pas Nabi ada tu. Yang pakat gigi. Nabi tak suka tu. Nabi bimbang takut nama sungguh mula-mula. Lepas tu kau tak ada. Nabi tak segi tu. Kau tu Nabi kata tu. Maksimalkanlah ibadat setakat yang kamu mampu. Kerana Allah ni tak jemu nak beri pahala. Mu buat banyak mana tu. Takut kamu tu jemunya. Takut kamu tu jemu. Dan Allah lebih suka ibadat tu dilakukan dengan istiqamah. Sikit pun tak apa tapi istiqamah. Selepas itu. Nabi tak semaya dari situ. Nabi semaya dalam rumah dia. Sebab Nabi ni tak apa. Sebab dia cuba perhati hadis ni. Sehingga Nabi mati, Nabi tak buat dah gitu. Sebab tu setengah ulama dalam riwayat lain, dalam huraian ni sebenarnya saya tarik dah, cuma ada sedikit tak siap lagi. Sebab nak rujuk dalam beberapa kenyataan lain. Ramai ulama kata dalam riwayat Bukhari pun tu dalam bulan Ramadan berlaku. Dalam bulan Ramadan. Dalam riwayat Bukhari pun sebut. Riwayat daripada Thabit. Cuba kalau kita perhati dalam hadis ni pun, siapa Nabi wafat, Nabi tak buat dah gitu. Kemudian Nabi sebut. Kemudian di sini sebut Aisyah sebut. Aisyah sebut ni padahal ni bukan Nabi. Padahal sikap baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan suatu amalan, beliau akan melakukan dengan berterusan. Tapi hak tadi tidak berterusan buat gitu. Apa? Takut nyanya ke sahabat. Namun yang pakat mari buat mula-mula semangat, lepas tu jadi kohok-kurang, lepas tu tak buat langsung. Enggak berasa buat. Aku ni tak apalah. Enggak aku ni biasa sama dah. Sudah terlatih dah begitu. Jadi Nabi takut jadi buruk nama sahabat pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah begitulah. Sebab tu Aisyah kata Nabi ni kalau dia sebab Nabi buat di rumah, lepas tu Nabi tak buat. Sampai wafat Nabi tak buat. Begitu maksud. Jadi hadis ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.